Antara teras Malaysia Madani yang selalu kita dengar ialah progresif dan maju ke hadapan. Namun pentadbiran sekarang di bawah pimpinan PMX Anwar Ibrahim yang juga alumni Universiti Malaya sendiri, Kementerian Pengajian Tinggi KPT yang di bawah kerajaannya, Kerajaan Madani, telah mengeluarkan garis panduan pengasingan pelajar lelaki dan perempuan di program-program hiburan. Dan ini mendapat reaksi keraslah dari Persatuan Beli Baharu Universiti Malaya UMNI, juga Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya, antara yang bantah keras tentang garis panduan ini. Dan kami di MKR turun di Universiti Malaya sendiri untuk mendapat tahu sejauh mana, sekeras mana bantahan ini. Dan bersama dengan Yaya hari ini, kita ada dua tetamu istimewa dengan Yaya hari ini, iaitu Muhammad Amar Akrimi selaku Ketua Biro Perhubungan Luar Majlis Orator Universiti Malaya Muarrem untuk memberi pandangan tentang isu ini. Dan di sebelah Yaya ni kita ada Cik Khairul Nur Ayuni daripada Muarrem juga. Dan sebelum kita bincang lebih lagi, mungkin Amar dan Ayuni nak perkenalkan diri dulu sebagai pembuka kata. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi saya Muhammad Amar Akrimi, Ketua Biro Perhubungan Luar untuk Majlis Orator Universiti Malaya Muarrem. Jadi saya adalah pelajar tahun pertama Fakulti Undang-Undang. Begitu. Umur apa? 20. Okay. Ayuni. Okay, nama saya Khairul Nur Ayuni binti Rozan Khairul. Saya merupakan salah seorang daripada Majlis Tertinggi Majlis Orator Universiti Malaya. Saya selaku bendahari dan saya juga adalah pelajar tahun pertama dalam kors Environmental Science dekat UM. So macam mana jadi pelajar? Boleh pula. Tak apa, warm up dulu. Macam mana jadi pelajar tahun pertama dekat UM? Experience so far? Setakat ni seronok lah. Macam aktiviti kami pun banyak terlibat dengan aktiviti bawah Muarrem, pergi pertandingan debat. Jadi macam untuk tahun pertama ni saya rasa tahun yang ada cukup sebenarnya banyak pengalaman yang saya boleh dapat sebab banyak juga aktiviti-aktiviti luar yang saya join daripada first year. Kalau kita mahasiswa ni tak join apa-apa kelab kan, tak ada warna lah kita orang kata. Tu untuk kita punya study tu. So ya, masuk Muarrem ni seronok sikit lah. Okey, sebelum kita bincang panjang lagi, nak ucapkan terima kasih lah buat Amar dan Ayuni atas kesudian untuk orang kata sekadar memberi pandangan tentang isu ini. Dan soalan pertama yang tujukan kepada Amar dahululah, apakah reaksi siswa-siswi UM terhadap peraturan ini bila mendapat arahan dari pihak KPT? Adakah marah, confused, gembira, terkejut? Tak kisah langsung. Apa reaksi daripada Amar sendiri dan pelajar-pelajar UM? Sebenarnya kalau kita tengok daripada pelajar-pelajar Universiti Malaya ni, mostly dia orang akan terkejut sebab dekat Universiti Malaya ni program-program hiburan ni sebenarnya agak biasa. So contohnya kalau kita tengok dekat program anjuran KK12, Kolej Kedamaian 12, Friendster tahun lepas kita memang ada buat konsert, malam minggu haluan siswa MHS, orientasi untuk first year pun kita memang ada buat konsert. So benda tu sebenarnya adalah benda yang biasa. Dan kalau kita ada, bila tiba-tiba ada garis panduan yang macam ni kan daripada KPT pula, dia macam terkejut sikit lah. Macam tiba-tiba je ada. Sebab tu kalau kita tengok ramai juga yang menentang dan juga dengan keras lah. Tapi reaksi yang kebanyakannya terkejut lah. Terkejut lah biasanya. Dan tak bersetuju. Terkejut dan tak bersetuju. Dan tak bersetuju. Okay. Personally bagi anda berdua lah kan, bagi Ayuni lah, di tahap mana tahap tak bersetuju dengan garis panduan ni? Berapa persen agak-agak? Ada marah tak? Rasa marah tak? Dia maybe macam tak bersetuju, tapi ada juga sebenarnya bahagian yang kita rasa macam ada eloknya untuk ada garis panduan ni. Maksudnya macam tak bersetuju tu mestilah ada, sebab kalau kita tengok antara intipati dalam garis panduan ni ada tentang macam bukan sahaja tentang pengasingan jantina, tapi juga ada tentang pemakaian di mana macam artis punya rambut perlu untuk diikat, di mana antara tentangan sebab orang rasa macam cadangan-cadangan yang seperti artis kena ikat rambut ni sebenarnya macam kenapa perlu untuk ada artis, kita nak kontrol pula artis tu, nak buat performance, pemakaian artis pun kita nak kontrol kan. Jadi macam ada sebenarnya antara intipati garis panduan tu yang sebenarnya ditolak sebab macam memang kurang rasional untuk dilaksanakan. Tapi mungkin ada juga macam
intipati yang boleh untuk dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Contohnya macam pengasingan jantina. Mungkin ada pihak yang rasa macam pengasingan jantina ni macam okey, kita akan jadi terlalu strict, tapi ada juga yang merasakan macam mungkin dengan pengasingan jantina ni akan jadikan bila kita adakan konsert itu dalam keadaan yang macam lebih baik dan macam kita menghormati kedua-dua jantina, lelaki dan perempuan. Macam kita buat satu tindakan proaktif lah sebelum ada masalah-masalah sosial yang lagi teruk bila kita adakan konsert. So kita buat terus tindakan proaktif. Jadi saya rasa macam nak cakap menolak secara 100% tu tidaklah. Sebab saya lebih rasa macam garis panduan ni perlu, tapi dia perlu datang dalam keadaan satu mekanisme yang betul-betul boleh diterima oleh semua pelajar dekat setiap IPT. Maksudnya tak kira lah IPT macam UM ke, UIA ke, ataupun mana-mana universiti dekat Malaysia ni. Pada pendapat Amal lah, adakah ini sesuatu yang dilihat sebagai konservatif? Orang kata ada yang tanya, salah ke kalau lelaki dengan perempuan bergaul di tapak hiburan, di program-program hiburan dan nama pun hiburan? Macam mana? Adakah ini sesuatu yang konservatif? Saya rasa sebenarnya personally memang konservatif lah. Sebab tu bagi saya untuk dia adopt dekat semua IPT tak logik. Sebab macam Universiti Malaya sebagai contohnya, kita bukannya ada Melayu dan juga Islam sahaja. In fact kita sebenarnya majoritinya bukan Melayu pun. Kita ada Cina, kita ada India yang sebenarnya tak kisah dan tak terikat pun dengan stigma-stigma yang macam ni. Tapi sebab garis panduan ni dikeluarkan oleh KPT terpakai kepada semua universiti, jadi dia tak logik. Sebab sebagai contohnya di Universiti Malaya kita tak boleh lah untuk buat benda ni sebab dia akan pukul rata. Tapi kalau macam dekat UiTM, UIA sebagai contohnya, mungkin tidak mengapa. Jadi dia berbalik kepada macam mana lumrah nature dekat universiti-universiti itu sendiri, bergantung kepada lokaliti tu balik semula sebenarnya. Bagi Ayu ni, konservatif tak Ayu ni? Saya pun rasa sebenarnya ini adalah satu mekanisme yang agak konservatif. Sebab macam yang Akrimi kata tadi tu, sebab kita sepatutnya garis panduan ni dia tak boleh bersifat pukul rata. Sebab dekat setiap universiti komposisi kaum pun adalah berbeza-beza. Macam yang Akrim kata dekat UM kita bukan ramai Melayu sahaja, kita memang ada Cina semua tu. Jadi bila kita nak buat satu garis panduan yang macam semua universiti kena ikut, dia ada masalah lah dekat situ. Jadi dia terlalu konservatif untuk kaum-kaum lain yang sebenarnya dalam pendirian kaum-kaum lain tu macam diorang tak perlu pun untuk jadi sampai tahap kita sampai kena jaga batasan, sampai nak kena asingkan lelaki perempuan. Sebab itu macam lebih kepada untuk kita lah yang macam Melayu macam tu. So korang ada terbayang tak lepas ni kalau korang nak buat program-program hiburan kan, lepas ni lelaki dengan perempuan dah lain dah, jumpa Ayu ni tempat lain dah. Ada pernah bayang tak benda tu sampai jadi macam tu sekali? Nak hibur, nak berhibur pun dah diasingkan. Bukan tu je, tahu ya betul, artis lelaki tak boleh pakai seluar pendek, tak boleh pakai gelang, tak boleh pakai rantai. Macam mana ni? Saya rasa itu pun macam nak mengasingkan, nama pun dah hiburan kan. Tapi sebab tu dia akhirnya dia bergantung kepada universiti itu semula. Sebagai contohnya kalau cerita berkenaan dengan pemakaian kan, untuk lelaki sebagai contohnya tadi pakai gelang sebagainya, dekat setengah universiti itu tiada masalah. Itu tidak melanggar pun etika pemakaian dekat universiti tersebut. Tapi kalau dekat universiti lain, ada universiti memang rambut panjang pun kena. Kalau ada universiti setakat rambut panjang, apalah salahnya kan. Sebab kalau dalam garis panduan yang KPT keluarkan tu, kena ikat rambut semua. Pelajar dekat luar konsert boleh pula lepas-lepas rambut lah. Macam tak logik lah. Okay. Lepas tu adalah yang kata yang sinis lah kan. Kalau universiti risau sangat dengan pencampuran lelaki dan perempuan ni di tapak hiburan, di tapak umum ataupun di program-program hiburan ni, macam mana pula dengan pergaulan bebas yang berlaku antara siswa dan siswi di seluruh kampus di waktu-waktu lain, di masa-masa lain? Tak rasa macam sama je ke? Sibuk nak buat garis panduan pasal pengasingan jantina, tapi selain daripada program hiburan tu, kita sama, kita pegang tangan sama-sama. Macam mana? Tak rasa macam sama je ke? Patutnya kalau nak buat yang ini, kena buat yang ini jugalah, kena pantau yang ini jugalah kan? Bagi pendapat Amal sendiri. Saya rasa sebenarnya tu ialah sebab dia menyinis saja kan. Tapi
kalau kita dengarlah daripada argument yang macam mana yang menyokong garis panduan ni, sebenarnya ini adalah langkah pertama ke arah keadaan yang lebih ketat lah in a sense. Tapi sebenarnya bagi saya, sebab kita sekarang ni dah 2023, kita memang memerlukan interaksi antara semua orang, termasuk dengan merentas jantina. Jadi saya rasa sebenarnya tidak patut untuk terus ada garis panduan yang begini, tapi untuk di peringkat program-program hiburan sebagai contoh konsert kan, mungkin perlu untuk lebih telitikan dan bukan sekadar semua kena terasing dan begitu. Amar dah sebut tadi, ini satu permulaan, titik permulaan kepada sesuatu yang akan berlaku lagi. Untuk Ayuni, ada yang cakap permulaan kepada keburukan, di mana ini adalah langkah seterusnya untuk memecahkan perkara-perkara lain juga, dari pengasingan jantina di acara hiburan kepadalah katakanlah misalnya lah, contohnya lah di kafe mungkin ada pengasingan tempat duduk antara lelaki dan perempuan. Di dalam kelas, di library pun sama. So macam masuk di library ni dah ada ni lelaki punya, ni perempuan punya, katakannya lah. So orang cakap this is the first step untuk kontrol perkara-perkara lain juga. Adakah Ayuni bersetuju? Okey, kalau kita berbalik kepada soalan tentang pengasingan jantina, dekat konsert mungkin kita boleh nampak sebab dia kenapa. Sebab dekat konsert kan kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol kita punya seronok tu. Kita tak boleh kontrol tu yang macam orang risau. Macam okey, kita boleh terima kalau macam pengasingan tu boleh nampak lah adalah juga reasoning dia dekat situ. Tapi kalau nak kata ini adalah permulaan sampai kita nak pergi kafe, dalam kelas pun tak boleh bercampur lelaki perempuan, saya rasa ini akan jadi satu benda yang tak baik lah untuk environment kita dekat universiti. Sebab saya rasa dekat universiti adalah satu platform, satu tempat yang cukup-cukup baik sebenarnya untuk lelaki dan perempuan kena belajar untuk interaction together. Sebab macam, yelah kita duduk universiti bukannya kita duduk sampai kita tua. Nanti kita dah habis kat universiti, kita akan masuk ke alam pekerjaan. Dan adakah bila kita masuk ke alam pekerjaan, kita nak expect macam lelaki dan perempuan tak bekerja sekali. Macam, jadi kalau nak kata sampai dalam kelas, sampai dekat kafe, dekat library, di mana sepatutnya itu jadi ruang-ruang yang macam biasanya kita boleh buat study group sama-sama dekat mana-mana. Jadi itu sebenarnya mungkin satu tindakan yang kurang baik lah kalau kita dah tak boleh untuk berinteraksi. So maybe kita punya social skill antara lelaki dan perempuan bila kita keluar dari universiti, kita belum matang lagi. So saya rasa macam kita dekat universiti, kita dah besar dan kita dah cukup matang, dan kita perlu untuk belajar menjadi matang. Macam mana kita nak kontrol kita punya pergaulan kita antara lelaki dan juga perempuan. So kita tak boleh nak expect macam dekat universiti kita nak kontrol semua benda daripada A sampai Z, semua benda nak kontrol. Macam itu bukan satu platform yang sesuai lah untuk kita buat dekat universiti. Ayuni tegaskan perkataan kontrol tu kan. So perkataan kontrol, mengawal tu kan. Kalau KPT kata meluluskan implement benda ni di semua IPTA dan IPTS kan, adakah universiti-universiti ni akan menjadi seakan-akan macam sekolah agama pula? Amar. Setuju? Sebenarnya kalau kita betul-betul implement benda ni, dia akan jadi larilah dengan macam mana kita hasrat kita dekat universiti ni untuk orang yang sebenarnya all-rounder lah sebenarnya kan. Kita tak nak lah nanti kita lahir seorang doktor tapi nak bercakap dengan perempuan pun tak nak, contoh. Jadi bila benda-benda macam ni lah kita tak nak. Sebab pada akhirnya walaupun sebagai contohnya sekarang untuk pusat hiburan kan, tapi mungkin ada baiknya, tapi kalau diteruskan kepada diluaskan pula kepada benda-benda lain, saya tak rasa itu justifiable dah lah. Kita ambil contoh yang terdekat lah, UIA lah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang mengamalkan sistem separation gender ni. Jadi pada pandangan Ahmad dan Ayuni lah, adakah korang rasa PMX kita Anwar Ibrahim mahu menjadikan semua universiti di Malaysia ni seperti UIA? Ayuni? Kalau tanya saya tak rasa perkara itu akan dilaksanakan dekat semua IPT. Sebab kita berbalik semula kepada, kalau kita tengok balik komposisi kaum dekat setiap universiti, macam dekat UIA, macam kita dah tahu dah memang itulah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di mana benda tu macam realistik lah untuk dilaksanakan di sana. Tapi macam cuba kita bayangkan kalau kita laksanakan sampai ada separation gender ni secara betul-betul kuat lah dekat macam dekat UM lah contohnya kan, macam memang akan dapat tentangan yang cukup kuat lah. Sebab saya rasa macam yelah, kita perlu untuk belajar menghormati dan juga menerima juga macam pendirian daripada kaum-kaum lain semua tu.
Bagi Amar, adakah Amar rasa PMX kita nak jadikan semua universiti dekat Malaysia ni jadi UIA? PMX kan dia terkenal dengan progresif. Jadi sangat pelik untuk tiba-tiba dia jadikan universiti lain menjadi UIA. Jadi untuk meng-UIA-kan universiti lain ni adalah satu benda yang tak baik lah. Sebab macam tadi Ayuni pun cakap, sebab universiti-universiti tu sendiri dah berbeza macam mana dia buat selama ni. UIA sendiri adalah Islam antarabangsa. Lepas tu, dan mungkin juga macam sebagai contohnya di UiTM pun mereka sangat menjaga interaksi antara gender tu sendiri. Sebab itu akhirnya kita kena berbalik semula macam mana sepatutnya garis panduan ni perlu bukan datang daripada KPT. Dia perlu untuk datang daripada bawah, daripada pelajar tu sendiri. Dan macam mana pelajar yang nak buat, pelajar stand dia orang, baru akhirnya benda tu boleh untuk dilaksanakan. Kalau ada, sekadar ada pun tak guna juga kalau dilanggar akhirnya. Rata-rata ramailah mahasiswa yang macam marah lah. Kenapa KPT buat keputusan melulu macam ni? Kenapa tak buat tinjauan kepada mahasiswa dulu? Kenapa tak tanya dulu sekurang-kurangnya buat tinjauan dengan mahasiswa sendiri kan? Dekat sini macam mana korang ada macam rebel ke? Macam tak guna punya KPT, tak tanya kita orang dulu pun, tiba-tiba dah meluluskan. Ada tak korang nampak kawan-kawan korang yang macam tu? Adalah juga. Adalah. Maybe ada yang macam tak berpuas hati sebab, tapi kalau kita nak tengok balik macam sebab garis panduan daripada KPT pun tak keluar sepenuhnya lagi kepada public, macam tak tahu. Jadi macam kita just baca macam daripada artikel-artikel berita, macam kalau tengok macam ada mention pasal pemakaian artis pun akan dikontrol. Jadi macam kenapa macam artis pun nak kena kontrol kan? Macam maybe dekat situlah sepatutnya jadi lagi fleksibel sikit. Jadi macam mana part-part yang kita boleh baca dalam berita tentang intipati garis panduan tu sikit-sikit yang memang pelajar rasa macam benda ni tak perlu, benda tu memang ditolak lah. Jadi UMANI dan Union, adakah usaha UMANI dan Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya disokong oleh ramai lagi pelajar-pelajar dalam UM juga, ataupun UMANI lah, dorang lah, Union. Dorang je lah yang membantah teruk-teruk. Kita ni biasa aja. MPP sendiri ataupun daripada Moram sendiri tak ada apa pun, kiranya membantah, tapi membantahlah hati. Niat cukup. Macam mana? Ada tak ke korang pun turut sama macam UMANI dan Union? Sebenarnya untuk yang macam benda-benda macam tu tak adil untuk kita orang pukul rata semua orang yang kat Universiti Melaya kan. Tapi macam UMANI pun sendiri ada yang menyokong mereka sendiri. Selarilah sebab diorang pun gerakan mahasiswa kan, asal diorang ada penyokong mereka sendiri. Tetapi untuk kata semua pelajar UM menyokong apa yang UMANI buat, mungkin tidak. Sebab pada akhirnya sampai tahap perlu untuk bawa ke mahkamah dan sebagainya, mungkin tidak pun disokong oleh semua mahasiswa sebenarnya. Tapi untuk bagaimana dengan Union atau KMUM, kita punya Kesatuan Mahasiswa, juga ada juga yang tidak bersetuju dengan KMUM, tetapi rata-rata lebih bersetuju dengan KMUM sebab mereka guna approach yang macam orang kata apa, agree to disagree. Diorang just pindah beberapa perkara dalam garis panduan tu sendiri. So mungkin itu lebih baiklah berbanding dengan menolak terus. Antaranya yang memberi sokongan penuh terhadap garis panduan ini adalah new siswa UM lah. Mereka ini menyatakan baguslah kalau buat garis panduan sebegini, dapat memelihara etika, dapat mengangkat tata sila dan menjaga moral mahasiswa dan sebagainya. Dan yang menolak hanyalah pelajar-pelajar liberal, yang yang liberal kan, Mat Serban dan mahasiswa-mahasiswi ataupun daripada Fakulti Pengajian Islam contohnya misalnya kan. Mereka ni okey je, menyokong penuh je. Jadi sebenarnya benarkah bantahan ini hanya segelintir pelajar UM sahaja, dan benarkah bantahan ini hanya daripada pelajar-pelajar liberal? Ayuni. Tak boleh nak pukul rata pendapat daripada semua pelajar. Tapi setakat ni sebab saya teringat ada sekali tu ada festival dekat kolej saya, di mana waktu diorang nak buat festival tu, memang itu adalah kali pertama saya nampak macam ada daripada new siswa waktu tu yang macam memang buat agreement dengan penganjur daripada kolej saya untuk ikut dan patuh kepada etika garis panduan nak melaksanakan festival tu. Dan Alhamdulillah waktu tu tak ada apa-apa masalah. Maksudnya macam
daripada segi penganjur sampai ke student-student yang participate dalam festival tu semua okey. Maksudnya garis panduan yang digariskan tu adalah garis panduan yang boleh diterima oleh semua orang, dan semua orang pun belajar untuk menerima. Jadi nak kata macam semua orang menolak keras tu, saya rasa macam tak adil lah. Sebab macam pernah kita buat untuk garis panduan untuk satu festival, dan akhirnya festival tu berjalan saja dengan baik. Macam orang tak ada pun kritik, bising dekat media sosial ke, maki-maki ke, tak ada. Saya rasa sebab tu saya rasa macam kalau garis panduan tu dibuat dengan mekanisme yang betul-betul holistik dan boleh untuk diterima oleh semua kaum, jadi sebenarnya tak ada masalah. Yang penting kena ada persetujuan bersama lah kan. Sebab kadang-kadang saya rasa macam kalau kita cakap macam pelajar liberal menolak secara penuh ni, maybe kalau menolak secara penuh kalau melihat garis panduan tu terlalu konservatif. Macam semua benda nak buat semua tak boleh. Jadi itu akan jadi sebab untuk kenapa pelajar-pelajar ni menolak. Dah saya tanya ya, teringatlah Neo Siswa ni dia punya ahli-ahli ni daripada kalangan kos-kos apa? Mungkin pengajian Islam. Ya, ramai daripada pengajian Islam. Patutlah faham. Okey. Kiranya KPT masih berkeras. Adakah pihak UM akan bergerak ke arah yang lebih keras juga, seperti mengambil tindakan sampai ke mahkamah dan sebagainya? Macam UM ni dia dah ugut-ugut dah, tak tahulah sekarang dia dah sampai ke mahkamah, dah samai ke belum. Tapi personally lah korang rasa daripada apa yang korang nampak dekat sini kan, macam mana? Adakah sampai ke tahap itu ataupun setakat di sini saja? Saya rasa sebenarnya Indonesia Melaya pun sebab kita punya gerakan mahasiswa lebih berautonomi in a sense. Jadi kita memang kalau tengok kepada keadaan sekarang, tak rasa UM akan persu sampai ke mahkamah dan sebagainya. Sebab KMUM sendiri pun mereka keluarkan garis panduan alternatif. In fact, ajak orang lain, universiti-universiti lain untuk pun join ikut garis panduan yang KMUM keluarkan. Jadi sebenarnya saya rasa dia akan sampai sini je, atau mungkin garis panduan KMUM yang lepas ni akan di-adopt berbanding dengan apa yang KPT cadangkan. Nak tanya dengan Ayuni lah kan, adakah langkah-langkah mengawal pelajar ni macam sekarang ni lah garis panduan dan sebagainya, pengasingan pelajar menunjukkan tak ada perbezaan pun antara kerajaan sekarang, kerajaan perpaduan dan dengan Perikatan Nasional. Keduanya orang kata busy body hal kita, keduanya nak cuba untuk kontrol hidup kita, apa yang kita nak buat, dan sekaligus tak menghormati pilihan kita. Bagi Ayuni, rasa macam sama tak? Sama je sekarang kerajaan Madani, sama macam PAS je. Mana ni? Kalau saya tak rasa begitu terkesan lah macam sebab saya rasa macam lebih kurang sama je mana-mana tampuk pilihan yang pegang kita sekalipun. Macam dan nak kata tentang sampai apa itu macam kerajaan Madani ni kalau nampak macam terlalu nak kontrol sangat kau benda pun, saya rasa macam tak adil juga. Macam mungkin ada part yang betul dia, tapi mungkin ada yang macam part yang maybe perlu juga sebab macam kalau kita tengok tadi macam KMUM bersetuju sahaja garis panduan tu untuk ada. Macam bila kita dah setuju garis panduan tu untuk ada, maksudnya kita setuju yang sepatutnya perlu untuk ada base kawalan yang kita buat. Tapi kawalan tu kita tengok kawalan tu tahap dia macam mana. Maksudnya adakah kawalan tu teruk sampai pelajar terus tak bebas untuk berhibur. Kalau base dia punya kawalan tu adalah kawalan yang macam inilah langkah proaktif terbaik untuk kita bendung sebelum kita buat satu konsep hiburan kau benda sebelum ada masalah lain, macam inilah langkah proaktif terbaik. So saya rasa dia bukanlah satu cara untuk kerajaan sekarang terlalu nak mengongkong kehidupan kita. Just macam kena ada satu base kawalan dia tu macam tu. Sebab bagi saya lah, saya selalu ingat yang macam kita perlu untuk ingat balik kepada peranan universiti tu. Macam universiti ni adalah satu tempat untuk kita melahirkan orang-orang yang ilmuwan-ilmuwan yang intelektual macam tu kan. Jadi macam mungkin betul bila kita berhibur, macam kerajaan sekarang nak ingatkan semula macam kita perlu untuk ada satu base kawalan yang baik supaya kita tak tertinggal kepada pemahaman tentang apa sebenarnya peranan universiti. Macam berhibur itu perlu, tapi berhibur tu bukanlah main kepada kenapa kita nak pergi universiti. Bagi Amar sendiri, ada rasa soalan terakhirlah untuk Amar kan, ada rasa perbezaan tak antara kerajaan paduan dan
Perikatan Nasional ke sama je, sebab orang kata kerajaan Madani ni lebih liberal ataupun lebih lebih moden lah sikit lah. Tetapi sekarang ni bila dah jadi macam ni, orang kata sama je lah, baik pas je terus. Hudud, potong tangan semua. Bagi Amar, ada rasa perbezaan tak? Ataupun rasa macam sama je? Kalau nak cakap pasal politik sikit kan, apa tu, mungkin sekarang apa tu, dia memang sepatutnya lah PMS ni lebih progresif, lebih semua-semua lah, bukan macam siapa namanya, macam PN yang lebih kanan kot. Okay, jadi lebih konservatif. Tapi sebenarnya apa yang, kalau kita tengok apa yang PMS buat lately ni, mungkin ni adalah buat politiknya. Okay, mungkin ini adalah satu move yang dia nak buat untuk lagi lebih konservatif dan juga liberal pada masa yang sama. Contohnya kalau kita tengok yang macam baru-baru ni pasal yang 40 hadis, ada banyak benda yang dia buat sekarang ni mungkin yang untuk lebih nampak konservatif sedikit. Mungkin ni adalah satu political move lah untuk dia. Tapi untuk dia buat perkara yang begini, dia dah melanggar dia punya prinsip sendirilah sebenarnya. Kita sokong dia untuk benda lain dan dia buat mungkin sedikit berbeza begitu. Political move yang disebut oleh Amar tadi kan, adakah sebab dia nak menawan atau menambat hati pengundi Melayu? Nampaknya ke arah itu. Mungkin ke arah itu. Lepas kita tengok macam mana PRN baru-baru ni, Green Wave dah semakin melebarkan sayapnya. Betul. Okey, ya kira itu sahaja, kita dah pun sampai ke penghujung show kita untuk hari ini. Susulan dengan KPT yang meluluskan garis panduan untuk aktiviti hiburan di IPTA. Dan terima kasih ucapkan Buah Ahmar dan Ayuni atas kesudian untuk bersama-sama dengan hari ini. Orang kata mereka ni sekadar memberi pandangan mereka, bukanlah bias, bukanlah nak kutuk siapa-siapa. Ini adalah pandangan orang muda kita. Dan ya kira itu sahaja daripada Yaya dan TMKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dibincangkan bersama warga kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama.